nak tengok wajah bapa. Mereka yang membesar kita semenjak daripada 2 jari. Anak-anak kita umpama duri menikam ulu hati. Kita melahirkan, kita membesarkan, lalu dipertuankan. Masya Allah. Berapa ramai hari ini anak-anak dipertuankan oleh mak bapa. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Allah Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna وبالهادي وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله على طه صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيبي. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dirahmati lagi kita kasihi Al-Fadilatul Syekh Ustaz Tuan Pengerusi Majlis Ceramah pada pagi ini. Yang dirahmati lagi kita kasihi seluruh saf-saf kepimpinan, pengerusi, ketua kampung, ketua blok, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, siap serta jawatan kuasa Surau An-Nur, sekaligus kepada seluruh yang meraihkan hari besar pada hari ini,
bermula dari jam 8 pagi tadi menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di apartmen Lakeview Taman Jasa Perwira ini. Pertama sekali, ana memohon ampun maaf zahir dan batin ke atas kelewatan kerana program agak padat tuan-tuan dan puan. Memang agak tak bernapas juga bila masuk Maulud Nabi ni. Kemarin 2 program, hari ni pun lepas ni kita bergerak ke Bangi. Besok di Pelabuhan Kelang. Perjalanan begitulah. Begitu sekali semaraknya sambutan Maulid Nabi ni. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Ana mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadilatul Syekh Ustaz Kamarul yang menghubungi ana untuk merealisasikan program di sini. Nampak gayanya alhamdulillah kaum ibu lagi ramai daripada kaum bapa ni. Mana-mana majlis pun tuan-tuan dan puan, kaum ibu ni memang semarak impian. Kan? Betul lah kata Nabi, di akhir zaman nisbah wanita dengan lelaki ni 50 wanita, 1 lelaki. Jadi orang lelaki kena selamatkanlah wanita-wanita yang masih belum kahwin ni. Gelak kau. Baik. Dari from the bottom of my heart, sekali lagi saya mohon ampun maaf. Saya faham dalam keadaan kita, anda semua daripada pagi berarak, berselawat. Mungkin ada majlis tadi, alhamdulillah ada majlis marhaban qasidah. Tepukan sikit untuk kita punya penasyid, munsyid kita sebentar tadi. Tepukan sikit. Apa nama kumpulan ni? Sautul Habbah. Masya-Allah, kan? Ini semua meraihkan cinta Nabi ni. Kan Sautul ni suara, Habbah ni macam daripada perkataan mahabbah habbah. Yang maknanya kita meraihkan cinta, kasih sayang, kan? Itu sebab sekarang ni antara pendakwah terkenal dari tanah air kita, pendakwah di media sosial khususnya dan dalam siaran televisyen adalah dakwah kasih sayang. Sekarang dakwah ni kalau orang duk jerkah, orang tak berapa nak dengar. Pasal tak nampak kasih sayang betul. Tapi bila kata, ya akak Allah sayang kakak, ya abang Allah sayang abang, kan? Kita semua nak masuk syurga. Allah tak akan tinggalkan kita. Biasa dengar tak ayat-ayat gitu? Jadi itu dakwah kasih sayang kan? Abang macam lopong aja bang. Masya Allah. Khusyuk bang Subhanallah. Sebenarnya tengok ya. Bila nak sambut Maulud Nabi ni, tidur kita pun tak orang juga, betul tak? Tanya Syekh Kamarul juga lah. Kan? Tu yang mata lebam je semua. Tapi lebam kita ni tuan-tuan dan puan, teringat saya sepotong hadis. Orang kaya di atas dunia ni besok dimasukkan ke dalam na'udzubillahi min zalik di yaumil mahsyar. Kalau kaya tak salah tuan-tuan. Baik mukadimah ni sebelum anda start kayuh ni. Kaya tak salah. Ada orang kata, payah ustaz, orang kaya ni nanti jadi sombong. Saidina Ali sebut, kalau kamu memperoleh kekayaan di dunia atas dasar bukan kerana nama dunia, tetapi kerana Allah, hang jadi orang kaya, kamu adalah golongan yang zuhud, kata Saidina Ali. Bukan Nabi cakap, Saidina Ali. Jadi jangan salah persepsi. Nampak orang kaya kita marah, nampak orang kaya dia kata sombong begitu. Tak. Orang kaya kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah orang yang zuhud. Tapi Nabi mendoakan untuk di akhirat bersama bukan dengan orang kaya. Dengan orang mana? Dengan orang miskin. Jadi dua-dua ni ada kelebihan. Kelebihannya apa? Bukan soal kaya atau miskin. Bukan soal cantik atau buruk. Bukan soal lemah atau kuat. Tetapi yang dipandang ialah lemah iman atau kuat iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling yang aku pandang kalian, di sisi kalian semua, di sisi aku yang aku pandang apa? Hahuna, kata Nabi, at-taqwa. Bukan jubah, bukan serban saya, bukan rida, bukan. Hari ini kita tengok pelbagai, ada pakai baju Melayu, ada pakai kurta, akak-akak ada pakai tudung pink, akak-akak cuma ada pakai abaya, ada jubah,
Baju kelawar, ada baju kelawar? Tak ada. Baju kelawar bagi tidur. Nak cerita tuan-tuan, isunya ialah Allah tak pandang itu semua. Allah pandang takwa kita baik. Ya, jadi brothers and sisters, yang paling penting ialah kekayaan satu ketika nanti ada juga yang dia ambil kekayaan mengikut nafsu dia, mengikut dunia. Orang macam ni kata Nabi SAW, di akhirat kelak akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah rendamkan dalam neraka Allah. Berapa kali rendam? Satu celupan. Saya ambil syarah hadis ni, saya ambil matan ni. Satu celupan bubuh dalam neraka Allah, orang yang punya kenikmatan di atas dunia itu, semuanya mewah, nak apa dapat, tetapi dia lupa untuk mentakabutkan diri pada Allah. Kalau sekiranya ditakdirkan dia masuk neraka, na'udzubillah, maka Allah rendam dia sekali celupan ni. Allah angkat balik, Allah berhadapan dengan orang kaya yang kufur ini, Allah tanya, engkau rasa tak nikmat kekayaan kau atas dunia itu yang kau senang lenang? Dia kata, wallahi ya Rabb, aku tak rasa langsung kesenangan setelah sekali celupan di dalam neraka. Diterbalikkan pula seorang yang miskin, dihina. Orang pandang dia kotor, jijik, sedangkan dia bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dia susah atas dunia itu, nak beli beras pun payah, nak beli ayam pun payah, nak beli pampers budak pun payah, nak bayar bil elektrik pun payah, nak bayar sewa kereta pun payah, macam-macam yang payah. Tapi dia tetap yakin, dia tetap berbaik sangka dengan Allah. Allah teruskan dia hidup dalam keadaan walaupun payah kerana dunia ini ujian bagi orang mukmin. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan, Allah ambil orang yang menyanjung syariat perintah Allah dan Rasul. Ambil orang ni hina miskin hari itu atas dunia, celup pula sekali je dalam syurga Allah. Allah ambil, Allah hadapkan balik. Hang rasa tak macam mana hang rasa susah dekat atas dunia hari itu? Allah tanya. Apa kata yang kena celup dengan satu celupan dalam syurga Allah, yang susah dekat atas dunia dulu? Dia kata apa? Ya Rabb, wallahi aku tak pernah rasa sedikit pun kesusahan. Hadis atau kamakal. Mengapa saya sebut mukadimah ni itu? Sebab saya nak relate dengan tuan-tuan perempuan yang sibuk bersungguh-sungguh, tidur tak cukup, buat macam-macam program, nak mengimarahkan program hari ini, sambutan besar, junjungan besar lahir Nabi Muhammad SAW ke dunia. Tidur kita itu susah, tak cukup. Nak sediakan makanan susah, nak panggil catering, nak masak. Nak buat bunga mangga, nak barak, susah. Semuanya kena ada kreativiti. Adik-adik nak berhimpun bukan senang. Biasalah budak-budak tabah majlis-majlis macam ni. Biasa kalau misal kata Doraemon jumpa dengan Bahenon, dia akan jadi Power Rangers. Kan? Dalam majlis macam ni, budak-budak bising, berlari-lari, itu biasa. Tapi dia jadi luar biasa kalau bapak budak yang berlari-lari dalam majlis. Kan? Budak tengok bapak budak berlari-lari kan, itu luar biasa tu kampung tu. Tapi biasanya budak-budak begitu. Yang penting kita nak bagi tahu begini tuan-tuan. Jadi ingat, memang capek atas dunia ni bu, memang susah. Sebab dunia ni penjara bagi orang mukmin. Sebab itu dalam YouTube ada satu perempuan pakai niqab. Dia kata, ya sayyidati, dalam bahasa Arab, andai Rasulullah ada bersama engkau sekarang ni, apa yang kau nak? Sebut nama Rasulullah, kucing pun mengiau. Nabi suka kucing. Nama kucing Nabi Mu'izzah, Turkish Angora, baka Turkish Angora, sebelah mata biru, sebelah mana putih. Subhanallah. Saya ada 13 ekor kat rumah. Tapi nak cerita, di mana aku tadi? Betul lah kucing ni. Tak pun tengok. Seorang perempuan ditegur oleh seorang pengacara televisyen siaran Arab. Dia kata,
Ya Sayyidati, seandainya Rasulullah ada bersama kita, apa yang kau nak cakap dengan Nabi? Dia kata apa tuan-tuan? Perempuan solehah, wanita solehah, dia kata apa? Dalam keadaan menangis. Kalaulah Rasulullah ada bersama sekarang ini dengan aku nak minta Rasulullah tarik tangan aku, bawa kepada dia, keluar daripada dunia ni. Subhanallah. Deep ayat ni. Kita macam mana nak keluar daripada dunia ni? Dah bersediakah anda dengan kematian? Of course tak sedia kan? Macam makcik-makcik, kita pergi tengok orang kahwin kan? Tengok orang kahwin, makcik tak tahu yang suami tengok orang kahwin, dia tengok pengantin. Aku tengok ni orang kahwin ni berasa nak kahwin pula, aku kata suami kita. Tapi besok ada orang meninggal pula, dia tengok mayat, aku tengok orang mati ni berasa nak mati pula aku. Tak ada pula dia sebut gitu. Itu beza dia tau. Jadi manusia ni, akhir zaman yang kita takut satu, hubbud dunia. Cinta, kasih bukan kepada Nabi, tapi kepada dunia. Sehingga dunia dia letak dalam hati, dia bukan letak di tangan. Yang ini menyebabkan kita gagal duduk dalam majlis ilmu, gagal bila dengar orang azan, hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Dia hayya 'alal bola lagi. Dia gagal tuan-tuan. Ni saya tak nak cakap tuan-tuan, saya nak cakap diri saya. Saya cakap ni jangan anggap diri saya lebih bersih, lebih suci. Tak, saya nak cakap pandang dalam banyak, dalam satu ada yang banyak. Sebab itu saya bercakap. Penceramah ni dua perkara. Satu, dia orang yang paling susah besok di akhirat. Lagi satu, dia orang paling senang besok di akhirat. Mengapa penceramah ni susah di akhirat? Sebab dia bercakap, dia tak buat. Sebab dia bercakap, dia tak refleksi diri dia. Susah dia di akhirat nanti. Orang yang pertama yang akan digiring dalam neraka Allah, orang yang bercakap tapi dia tak buat. Siapa? Ulama-ulama, ustaz-ustaz. Takut saya. Tapi kesenangan dia, yang kedua apa dia? Orang kenal dia orang yang mengajar ilmu. Orang kenal dia mengajar satu kalam. Orang kenal dia mengajar selawat. Orang kenal dia di atas dunia, kerja dia kulu kili untuk menyampaikan, berkongsi rasa dakwah. Mudah-mudahan dia mati besok kalau dia ikhlas kerana Allah, tuan-tuan perempuan. Jemaah yang ada depan saya ini antaranya insya-Allah menjadi saksi. Seandainya kita masuk ke dalam neraka Allah ni, Akil tu dipanggil bukan untuk masuk dalam syurga Allah. Rupanya dah masuk dalam neraka Allah. Tiba-tiba orang dekat Lakeview apartment dia kata, yang dah masuk syurga, ya Rabb, si Akil ni dulu pernah datang ke apartment kami, ya Rabb. Dia pernah ajar, dia pernah berkongsi rasa dengan kami, ya Rabb, untuk mengingat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihanilah dia, ya Rabb, ampun dosa dia, ya Rabb. Maknanya apa tuan-tuan? Sebab bila kita mengeluarkan sesuatu itu daripada hati kita, daripada rasa kita, kasih kita, anda rasa benda tu sampai. Agama dia tak boleh dibuat-buat. Agama dia datang daripada hati. Kerana kalau di luar, kita boleh buat. Tetapi hati tidak boleh menipu, Bu. Sebab itu tuan-tuan perempuan, semua orang maklum pada 12 Rabiul Awal hari ini adalah hari besar sebenarnya. Cuma ada yang rasa, ada yang tak rasa. Lebih deep dari itu, semua tahu 12 Rabiul Awal adalah hari junjungan besar Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Tapi ramai yang tak tahu bulan Rabiul Awal ni juga, 1 Rabiul Awal yang lalu adalah hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang tak tahu. Maknanya apa? Maknanya bulan ini adalah bulan kewafatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sudah tentu ada istimewanya. Tetapi bagi mereka yang ada rasa. Pagi ni saya tak nak berat-berat sebab saya tahu anda letih. Saya nak bagi santai-santai aja. Santai, mudah-mudahan sampai. Apa dia tuan-tuan dan puan? Rasa ni apa dia? Kita dengar orang mengaji Quran. Dengar imam kita. Kita pergi satu masjid, kita singgah. Dengar imam baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati kita apa? Dah tua dah imam ni, patut kena tukar dah ni. Itu rasa dia makmum. Ada pula dia pergi setengah tempat. Dia berimam dengan budak-budak tahfiz ni. Subhanakum ya'tadilu, astaghfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Makmum kat belakang rasa macam mana? Dia pun baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila akhiril Fatihah. Dia kata imam macam ni kita kena ketengahkan lagi, kita kena banyakkan lagi. Itu sebenarnya rasa. Ada orang azan, sedap bunyi Mekah, bunyi Madinah. Ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa rasa yang mendengar? Dia kata, rasa nak muntah pun ada aku. Dia kata. Pasal apa tuan-tuan? Nabi ajar kita bersungguh dalam agama. Saya dari start ceramah ni, dah masuk 30 tahun dah. Hampir 30 tahun, 25 tahun solid. Daripada aku tak beruban sampai aku beruban. Daripada umur aku start daripada lepas hijrah pergi ke pesantren madrasah di Mustafawiyah di Kabupaten Kota Nopan di Sumatera Barat tu pada tahun 1992. 92, 93, 94, pergi haji, balik, Allah mudahkan jalan saya, dapat mengajar Quran. Bersamalah dengan Datuk Kazim tu kami mengajar sekali di Ipoh dulu. Wah, saya tak mengaji Mahat Tafiz, saya tak belajar Mahat Tafiz. Tapi, bila Allah nak berkehendakkan kebaikan pada seseorang dan memang orang tu nak jadi baik, Allah tolong dia. Allah tunjukkan jalan. Allah pemudahkan jalan dia. Percayalah rakan-rakan sekalian. Persoalannya, mengapa Ustaz aku dah cuba buat. Hang buat tak betul. Cuba hang buat betul-betul. Ikhlas, istiqamah. Istiqamah tu payah. Istirahat itu mudah. Saya pun kalau boleh nak istirahat kat rumah, relax goyang kaki, janji lain gila kan. Tapi tak boleh. Nak beristirahat dalam kubur. Dalam kubur istirahat lah. Sebab itu pendakwah-pendakwah ni, kita tengok dia bam, tahu-tahu meninggal. Bam, meninggal. Dan orang akan cakap, beristirahatlah wahai murabbiku. Betul ya? Dalam Facebook. Istirahatlah wahai sahabatku. Kita macam. Sebab di dunia ni memang tempat kita untuk cari redha Allah. Untuk bertugas. Untuk kita fastabiqul khairat. Bersegera buat benda baik. Untuk kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Minta supaya Allah terima pengampunan kita. Dosa-dosa kita banyak ni. Jadi, rasa ini yang paling penting. Tuan-tuan dan puan, tadi saya daripada luar, daripada Damansara, saya tengok. Ada saya nampak wajah-wajah orang yang rasa ini maulid Nabi. Ada orang yang tak rasa ini maulid Nabi. Macam kita lalu hari raya lah. Macam mana rasa kalau orang lain sambut hari raya, pergi solat pagi raya, kita tak solat pagi raya tu. Apa rasa kita? Ada juga yang rasa kadang-kadang terlambat datang. Datang-datang sembahyang raya, datang-datang. Alamak, pukul 9 dah Syekh. Tapi dia memang jenis tak sembahyang. Sembahyang fardu tak, sembahyang Jumaat pun tak. Tapi sembahyang raya wajib. Kayu bersikap cantiknya sampai-sampai dia tengok. Pukul 9 dah ni. Oh, ada usah dari jauh. Cantik, nasib baik. Kereta banyak lagi. Cantik. Belum sembahyang ni. Dia pun usah tengok dari jauh. Tengok imam tengah baca khutbah. Cantik, bau baca khutbah.
Dia ingat semayang Jumaat ke apa? Semayang Jumaat, layalah baca khutbah, baru lepas khutbah baru semayang. Kalau semayang raya, orang baca khutbah, mana dah semayang dah. Nampak tak? Rasa, saya nak terjemah bab rasa hari ni. Ni, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik. Adik pernah menangis tak? Adik pernah menangis tak? Pernah kan? Tak pernah nangis? Adik demam ke batuk, menangis tak? Tak. Tak nangis. Adik sebut apa? Adik doa ya? Adik doa pada Allah ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ada orang, dia rasa menangis, dia rasa sedih, dia rasa seronok, dia rasa nak ketawa, dia rasa sakit, dia rasa suka, dia rasa sayang, dia rasa benci. Dan rasa-rasa ini adalah anugerah dari Allah. Sebab itu walau syaa rabbuka laja'alanna as-sa'amata wahidah wala yazaluna mukhtalifin, kata Allah dalam surah Hud. Aku jadikan kalian ini sebagai orang yang tak satu benda, tak sama, tak sealiran. Sebab itu kalian sering berselisih, faham? Allah dah sebut. Hari ni kita buka Facebook, kita buka media sosial, apalah depa ni tak habis-habis bergaduh. Apalah ni tak habis bergaduh. Benda ni fitrah alam, tuan-tuan. Hampa tak boleh elak lah. Ada orang suka ini, ada orang suka itu. Ada orang suka gelak ketawa. Dia tengok apa? Maharaja Lawak Mega. Betul? Ada orang suka tengok cerita sedih, dia akan tengok cerita Hindustan. Ada orang suka tengok, aku sedih lah, aku nak tengok lawak sikit. Dia buka lah YouTube. Asif dengan Iyo Pare. Assalamualaikum. Aku polis. Polis mana? Polis cegah. Baik mengaku. Baik mengaku. Saya bila tengok Asif dengan Iyo Pare ni, dia viral, tuan-tuan. Korang bayangkan, orang buat filem, pecah kepala otak tau, nak buat filem ni. Sebab anda duduk dalam dunia tu. Pecah je kepala otak, kadang-kadang boleh jadi gila. Pasal apa? Nak buat filem yang baik, skrip yang baik. Hari ni, 2019 nak masuk 2020, orang tak suka dah nak tengok benda-benda yang ada scripting. Scripting ni yang kemeh-kemeh orang tak nak lah. Orang nak tengok yang jenis natural dia go. Betul tak? Orang dah mangli dah, orang Kedah kata. Aku dah mangli dah tengok scripted ni. Aku nak tengok orang yang pure je. Naknya pula Allah jadikan Asif dan Iyo Pare ni mild autism. Dia bukan autism teruk, dia mild autism. Tapi Allah melihatkan kehebatannya kepada mereka ini. Nampak? Setiap kejadian Tuhan itu ada kelebihannya. Itu yang viral lagu. Pandanglah kami. Tapi yang ini aku ubah lirik lah. Kan? Aku taklah nyanyi macam dia orang punya lirik. Macam Harry Khalifah dia buat lirik dia. Tapi saya bila dapat satu lagu, saya dengar melodi tu sedap. Ana ubahlah untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pandanglah kami hembuskan sabdamu, kerana kami amat rindukanmu. Jangan kau jauh dariku, tanpa hidayahmu kelam duniaku. Kita panggil Asih pula. Pandanglah aku semukan cintamu, kerana aku memakan dirimu. Jangan memakan di hidup. Kamu pekitawang kepekasihku. Bila makan cintamu, maka makan hidupku. Aku sesejamamu, aku makan cintamu. Asif nak makan cintamu. Bila kita ubah lirik, tuan-tuan perempuan, dia jadi lain. Bila baca sirahmu, jaga dalam hatiku. Aku sebut namamu, aku
Aku seru cintamu, engkaulah kekasihku, hanya kau pensyafaatku. Ku selawat namamu, ku seru sabdamu. Benda ni, lagu ni, kita buat dia, bukan dia buat kita. Tapi biasalah, ada orang suka, ada orang tak suka. Dia kata ni apa rosak lagu lah, apa macam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu selingan. Sebab itu ada rasa macam-macam. Okey, kita nak relate balik dengan Maulid Nabi. Tuan-tuan, di hadapan saya ni masih ada ibu, masih ada ayah. Betul? Dan ada juga yang telah kembali ke rahmatullah, mak dan bapa kita. Cuba korang bayang tengok, waktu bapa kita terdampar dekat hospital, dekat rumah sakit, dekat hospital. Saya tengok. Berselirat wire masuk, wire kaki, wire ni, wire itu. Kita memerhatikan monitor, tik, tik, tik. Masih ada denyutan. Kita perhati tu. Every single minute kita perhatikan. Kenapa? Ini bapa aku. Kalau dia buatnya tit, roh dah keluar dari jasad. Tengok wajah mak kita yang kita sedang bangunkan dia daripada tempat tidur dia, kerana yang dulunya dia yang kuat bekerja, bertugas, menjaga, mendidik, menyayangi kita. Hari ini dia, Allah telah pun meletakkan suatu fitrah yang kita ni akan tua. Gigi makin gugur, mata makin kabur, pipi makin kendur, uban makin berterabur, makan pun bubur, jalan jatuh tersungkur, dengar ceramah pun tidur. Semua akan jadi gitu. Maka mak kita ni dah tak mampu nak bangun dah. Along. Mak nak kain, nak kain. Angkat mak kita. Cuba tengok wajah dia. Saya, arwah ayah saya telah kembali ke rahmatullah, meninggal, tanam dekat Mekah. Dia tanam tidak di Ma'la, tapi di jalan nak pergi Masjid Jaranah. Dia meninggal 1996 pada kali 44 kali menunaikan haji. Banyak Ustaz 44 kali. Memang dia kerja dengan tamu haji. Dia bawa orang pergi haji. Dan Allah pilih, nampak? Allah nak bagi kebaikan kat seorang, Allah letakkan di tempat yang baik. Saya tak cakap lah saya dulu rockers ni saya tak baik, sebab rockers banyak juga dekat taman ni. Betul tak? Nanti bila aku cakap macam tu, orang kata, apa Ustaz hang pun dulu teruk. Dia kata. Tak, saya nak cakap, sentiasa berniat berubah ke arah lebih baik. Itu dia. InsyaAllah Allah bimbing kita. Ada orang lepas, ada orang dia tak lepas lagi. Tak apa, berjuang. Berdampinglah denganku, bukan dengan wahai si mambang, tapi dengan kawan-kawan yang menyumbang kamu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kamu akan berhijrah. Ni kawan saya ni yang pasang gadget ni. Vokalis kumpulan Mega yang terbaru, Reno. Tepuk sikit bagi Reno Mega. Mana Reno Mega? Mai lah. Alah, dia pun nak tengok apa. Dia hari ni tak bawa gitar. Selalu kami bawa gitar basking. Sebab kita dekat kawasan ini kita tengok juga spot yang baik untuk kita basking. Kita buat tazkirah campur basking. Itu makan dia. Sekarang orang nak lagu ke? Kalau kau ceramah 24 jam, lama-lama ramai yang khusyuk. Khusyuk aja. Yang meninggal pun ada tengah ceramah meninggal. Kau bagi lagu, Masya Allah. Itu saya kata, dekat 30 tahun ceramah ni, macam-macam spesies yang aku tengok. Ada yang selalu pakcik-pakcik lah, pakcik. Gitu. Bagi Quran, bagi hadis kan. Aku cakap, oi pakcik ni bahaya ni. Kau meninggal ni. Ubah. Kita pun nyanyi pula kan. Bagaikan aur dengan tebing. Nyanyi lagu Yasmin Salim. Kadang-kadang nyanyi lagu Kalau menambang si pohon jati. Bangun pula pakcik tu. Ustaz Ali nyanyi katanya. Bila menyanyi dia bangun, bila mengaji dia tidur.
tengok dia bangun, aku bubuh lagi. Apa pandai Jawa, aduhai sayang. Apa pandai Jawa dibelah-belah. Kita sambung lagi. Kalau tak sayang, kalau tak sayang majlis begini, itu tandanya, aduhai sayang, itu petanda engkau nak mati. Terdampar dia balik, dia kata, ustaz macam perilaku, dia kata. Tak, kadang-kadang manusia kan begitu. Orang tengah menyapu kat bawah, orang atas baling duit tau. Baling duit. Ada masa ke dia nak usah kat atas? Tak ada bro. Duit 1,000 ni. Ambil terus lah. Nak usah kiri kanan buat apa? Ambil terus. Masuk dalam poket. Bagi lagi. 150. Ambil. Bubuh dalam poket. Bagi lagi. 2,000. Ambil. Bubuh dalam poket. Dia pernah tak mendongak ke langit? Dia tak mendongak ke langit bro sis. Orang atas kata, Mamat ni aku dah bagi duit pun dia tak usah kat aku. Menoleh pun tidak. Memang pantang nampak rezeki je, mengaut je kerja dia. Akhirnya dia apa? Dia tak bagi baling duit dah. Dia baling apa? Dia baling batu. Punggai dengan batu. Bila punggai dengan batu, tum jatuh ke bawah. Bukan kena dia pun. Sipi je nak kena dengan daratan minusku. Tum jatuh ke bawah. Dia usah tak pergi atas. Dia akan tengok kat atas kan. Siapa orang baling batu? Kan? Tadi baling duit seorang pun tak tengok atas. Baling batu semua dah tengok. Maknanya apa? Perlu juga kita kena baling dengan batu ni sekali-sekali. Betul tak? Maksud saya apa makcik? Maksud saya, kita kalau tak diuji sakit, tak diuji susah, tak diuji kena marah di orang, tak pun diherdik di orang, diperli di orang, kadang-kadang kalau orang tu ada jiwa, ada rasa, dia akan koreksi diri dia. Bukan dia nak salahkan orang perli dia, tapi dia koreksi. Betul kot aku salah ni kot. Kan? Sebab kalau orang puji, kita takut kita tenggelam dalam pujian. Kita tak nampak salah kita. Macam suami dengan isteri lah. Suami dengan isteri, siapa yang nampak salah? Suami ke isteri? Nak tanya kakak. Suami tak ngaku salahnya kan. Macam ada satu kes tu pakcik umur 75 tahun. Bini dia 65 tahun. Suami dia kata apa? Bini aku ni pekak ni. Dia pun test. 10 meter. Yang masak apa kat dapur yang tak menjawab 10 meter. 7 meter dia try. Yang masak apa yang tak menjawab. Dalam hati suami. Nah, betul lah pekak dia dah. Aku 75 okey lagi. Dia 65 tahun. Pekak. Dia rapat lagi 5 meter. Yang masak apa yang tak dengar juga. Confirm pekak bini aku ni. Cepat penuh pekak dia katanya. Masuk 3 meter pula. Yang masak apa yang tak jawab juga. Dia geram 1 meter pula. Yang masak apa yang tak jawab juga. Dia pergi ke dapur buka pintu. Yang baru nak cakap macam tu, bini dia kata. Bini dia balik kata, abang, awak ni pekak ke? Saya dah jawab 7 kali dah saya jawab. Orang punya dia yang pekak. Kita dah ingat kita betul. Rupanya orang lain betul. Allahu Akbar. Baik, rasa tadi. Tengok wajah mak, tengok wajah bapa. Mereka lah membesar kita semenjak daripada 2 jari. Anak-anak kita umpama duri menikam ulu hati. Kita melahirkan, kita membesarkan, lalu dipertuankan. Masya Allah. Berapa ramai hari ini anak-anak dipertuankan oleh mak bapa. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Sebab itu, bila tengok wajah mak dan ayah, kita tahu mereka yang membesarkan kita. Sebab itu, bila mereka meninggal hari ini, dah berpuluh tahun masuk dalam kubur pun, kita pergi ziarah kubur. Inilah kubur orang yang sentiasa menyayangi aku di saat orang lain membenci aku. Inilah dia, mak ayah. Tuan-tuan, mengapa saya sebut benda ni? Tak apalah, kita sayang, kita kasih. Sebab kita kenal itu mak kita, itu bapa kita. Nabi Muhammad SAW, kita tak pernah pun berjumpa dengan Nabi. Kita tak pernah bersolat belakang Nabi. Kita tak pernah berjabat salam dengan Nabi. Kita tak pernah dengar kuliah Nabi secara berhadapan, talaqi dan musyafahah.
Kita tak pernah pun tahu Nabi ni, melihat kelibat Nabi, tak pernah. Tetapi tiba-tiba hari ini 12 Rabiul Awal lahir Rasulullah ini, kita sambut seolah-olah kita lebih kenal Nabi daripada mak bapak yang membesarkan kita, tuan-tuan. Apa sebenarnya rahsia ini? Sebenarnya Allah telah meletakkan satu Swiss dekat dalam hati-hati kita pada hari ini. Allah meletakkan satu rasa di dalam hati kita ini. Sebab itu bila kita terus saja bersolat nanti, kita akan sebut apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebut assalamu alayka ya Rasulullah. Tiap-tiap kali. Alhamdulillah dalam solat. Apa rasa kita sebut? Balik pada rasa. Ada orang tahiyat akhir tu. Apa orang sebut? Sebut betul-betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Assalamu alayka. Seolah-olah kita ni bagi salam pada Nabi. Tiap kali dalam solat. Lepas tu, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bagi salam pula pada seluruh umat muslimin muslimat. Kalau dalam konteks kita di apartmen ini, kita kenal wajah-wajah semua sahabat-sahabat kita insya-Allah. Tengok Islam begitu indah. Habis itu kita syahadatain syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Letak turun tangan, ada yang terus straight jari dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mengapa nama Ibrahim disebut? Mengapa bukan Nabi Yunus? Mengapa bukan Nabi Isa? Bukan Nabi Yaqub? Mengapa bukan Nabi Nuh, Nabi Hud? Mengapa? Mengapa Ibrahim? Ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bertemu dekat langit yang ada Nabi Allah Ibrahim, dikabarkan Nabi Allah Ibrahim, ya Muhammad, sampaikan salamku ke umatmu. Hari ini kita terjemah dalam solat kita. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai hari ini, salam itu sampai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini saya katakan tadi bahawa apa tuan-tuan dan puan? Kita tak kenal Nabi, kita tak pernah kenal pun, tapi rasa kasih, rasa sayang, rasa rindu pada Nabi. Itu saya katakan, dia ada Swiss dalam tubuh orang-orang muslim ini. Dia ada Swiss. Swiss ini dia akan spark bila orang mengaji Quran. Swiss ini akan spark bila dengar azan. Swiss ni akan spark bila apa? Dia dengar majlis ilmu. Tapi kalau dia tak duduk tempat-tempat begini tuan-tuan, Swiss itu tidak akan terbuka. Yang kita takut Swiss itu tertutup sampai mata dia ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita dulu kalau zaman jahiliah, apa dosa yang kita tak buat? Ada sahabat saya tu lagi teruk, dia kata, "Saya ustaz nak kata dosa ni, sembah bahala aja belum." Tu dia, sembah bahala aja belum. Lain semua dia dah buat. Hari ni tuan-tuan, dia orang baik. Subhanallah. Sebenarnya tuan-tuan, kalau dalam konteks sambutan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita kenal Nabi ditanam dari kecil. Ni, mak-mak ni yang bawa anak-anak dia pimpin tangan. Ustaz-ustaz kita bawa anak-anak duduk sebelah macam ni, dengar ceramah macam ni. Tadi Maulud Nabi, barak dan sebagainya. Ini bukan hanya pada zaman dia orang. Zaman kita dulu mak bapak buat begitu. Ambil kita, jom nak pergi masjid. Pergi masjid ikut ramai-ramai. Kan? Ada yang ramai-ramai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makcik-makcik biasalah kan. Mula tak panas lagi dekat pekarangan surau okey.
Sallallahu ala Muhammad. Udah tu dah sampai ke tengah berjalan, udah berpuluh-puluh, udahlah kain telekung pula, tebel pula. Udah tu dia mula sallallahu alaihi wasallam. Sampai tempat last pegang spanduk, udah ini dah naik ke atas dah tudung semua. Panik ustaz katanya. Suasana ini berlaku dari dulu. Dan ini menunjukkan bahawasanya ini ditanam sedari kecil kita. Saya tak kata orang lain mungkin lebih daripada saya. Saya dulu bercampur dengan orang tua-tua. Bila campur dengan orang tua ni, orang tua-tua ni dia tahu dia nak mati. Dia akan cari tempat-tempat yang boleh cari pahala banyak. Senang bahasa kampung saya guna kan. Kalau dulu muda-muda tak ke masjid, dah tua ke masjid dah dia. Betul tak betul? Kalau misal kata dulu muda-muda tak pernah mengaji, dah tua-tua belajar mengaji dia. Walaupun payah. Saya mengajar Quran di Ipoh. Udah tua benar dah. Bagi salam pun dah tak berapa nak clear. Assalamualaikum Ustaz. Bunyi gigi dah tak ada. Tapi semangat dia ada. Pakcik nak belajar apa cik? Ngaji Quran. Suara tu main daripada tekak tu. Bukan daripada kesini dah tak boleh kontrol lah. Pagar-pagar luruh habis lah. Pakcik nak mengaji kaedah mana? Kaedah Baghdadiyah, kaedah apa nama Iqra, Qiraati, semua dah. Dan dia ada bunyi udah lah Ustaz. Dan dia ada bunyi udah lah. Tak apa pakcik ikutlah saya. Pakcik ikut saja. Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Sila pakcik. Alif di atas A, alif bawah I, alif bawah Ha, Hi, Hu. Dah jadi Ha dah. Bukan jadi A. Huruf Ba pakcik. Ba di atas, Ba di bawah B, Ba di depan Bu, Ba, Bi, Bu. Sila pakcik. Ba di atas Ba, Ba di bawah B, Ba di depan Bu. Tak nampak pula pakcik huruf Ta. Ta di atas Ta, Ba, Bi, Bu, Ta. Dia kata, aku tak ajar pakcik buta pakcik. Kalau dah tua-tua mengaji macam-macam saya tengok. Tapi nak kata semangat dia. Maknanya apa tuan-tuan puan? Kita kecil-kecil ikut orang tua-tua yang ada beriman ni. Maka kita jadi mengikut. Kita dengar pakcik-pakcik kita dulu. Marhaban ya Nurun aini marhaban ya tua-tua dulu-dulu. Sampai sekarang kita dengar, kita dah ambil cakna benda tu. Anta syaman, anta syamsun. Cara orang tua tingkah orang dulu. Kan? InsyaAllah. Apa pun, kalau kita sebut pasal majlis Maulidin Nabi SAW ni, kita kalau dididik daripada kecil, kita faham setiap kali azan berlaungnya nama Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana Bilal, orang Kelantan royak bunyi, tak boleh tahan. Nabi dah wafat, Bilal pergi ke hujung Madinah. Tiba-tiba Saidina Husain dan Hasan datang. Pakcik Bilal azan lah. Dah lama tak dengar Pakcik Bilal azan. Bila Bilal azan tuan-tuan, orang Madinah ni tak kajui. Pasal apa terkejut? Sebab bila Bilal azan, selalunya Nabi jadi imam. Sampai ada orang Madinah kata, Rasulullah bangun balik, Rasulullah datang balik dah. Subhanallah. Tapi Bilal rupanya sahaja untuk mengambil amanah yang diberi oleh cucu Nabi SAW. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bilal ni tuan-tuan, bila dia nak azan tu, bila sampai kalimah, masa azan mula-mula okey lah. Ni azan ni pun saya nak tanya sikit, bukan nak perbetul, tak ada. Ini sembang lah.
Bila azan ni, azan sungguh-sungguh. Saya tengok Mu'takhir ini, azan ni dah makin lemah bunyi dia. Dia lagu tu, lagu melodi azan ni ada yang slow, tapi dia masyuk. Dia masyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu lagu tu tak payah nak pekik-pekik, tak payah. Tapi dia ada rasa. Kita ada juga azan yang bunyi lembut macam tu. Tapi tak tahulah tuan-tuan, saya tak tahu benda tu sampai tak sampai. Tapi kalau saya, peribadi saya rasa lagu tu boleh dinikan lagi, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa dengar kan? Bagi up sikit kan, bagi rasa sikit. Kan? Sebab kalau azan ni, dia sejarah asal ni daripada mulanya kita tengok Bilal Ali mula tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersungguh. Pergi Madinah tuan-tuan, lebih banyak pergi Madinah kan? Madinah lagi hardcore. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah dia lain sikit. Sebab itu tuan-tuan muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi, bila azan dialunkan oleh muazzin yang dilantik oleh Rasulullah, iaitu Bilal bin Rabah, bila sampai kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh Bilal tuan-tuan. Jatuh Bilal. Macam-macam game bunyi ni, Masya Allah. Bilal tak boleh. Sebab apa? Dia rasa. Jadi makcik, pakcik, abang, kakak, rakan-rakan, adik-adikku sekalian, dulu mak kita dodoikan kita. Doi, si dodoi, si dodoi. Dengan lagu apa? Kalau mak yang pandai, dia mulakan dengan zikir, kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Budak tu besar dengan zikir. Ya, itu kalau bini muda lah. Kalau bini tua, Subhanallah, jadilah juga. Maknanya zikir tu dia tanam. Hari ni tuan-tuan, zaman gadget. Tengok anak-anak kita. Bukan kata anak Syekh saja, anak aku pun sama. Zaman gadget. Hampa pergi makan kedai tom yam, anak buah naik atas meja. Pergi tepuh pinggan, terbalik semua. Kita bagi apa tuan-tuan? Kita bagi apa? Handphone. Masih kah? Tak usah nak cong lah. Memang kita akan bagi handphone dia. Pasal apa bagi handphone? Sebab nanti dia boleh fokus benda tu, dia tidak ganggu. Tak ganggu kita. Tapi apa bahan dalam handphone? Baby shark baby shark. Kan? Sebab dia orang punya frekuensi, budak-budak ni memang sama dengan itu. Dia orang boleh absorb. Tapi ni macam anak si Reno ni. Sebab dia didik anak dia hari ni. Bunyi azan je, dia letak phone, dia letak semua, dia terus dia terus buat macam style orang azan. Pasal apa? Dididik supaya dia tengok orang azan.
Dengar azan daripada kecil. Mudah-mudahan sampai ke besar begitulah. Tapi tak tahulah kalau besar dia ikut bapak jadi penyanyi juga, aku tak tahulah. Tapi I saw with my own eyes. Anak-anak ni dia mengikut acuan kita didik. Saya berceramah di satu masjid. Ada satu budak. Tahu tong masjid. Tong masjid tolak tu. Dia boleh naik macam dinosaur tu. Depan. Dah kata, ini kalau macam ni anak bapak dia dulu macam ni juga masa kecil dia. Sampai ke sudah tak ambil. Seorang pun tak tahu. Nak siapa aku tak tahu. Memang kita begitu tuan-tuan. Pembesaran kita itu hari ini tak sama macam dulu. Dulu mak bapak kita kalau kita ganggu dia, diam. Mak bapak angkat tangan je, senyap. Gadget tak ada bro. Sampai ada satu hamba Allah ni punya taat pada bapak dia. Bapak dia je berhenti. Pergi kat pasar, bapak belikan, dia main-main sayur semua kan. Bapak usah je, usah. Tak payah cakap, usah je. Uish, tak usik. Pergi kedai nak beli jajan, bapak pergi beli paper, dia pulih-pulih barang dekat kedai mamak tu semua. Bapak dia tak usik. Sampai dekat masjid, bapak dia pergi ambil wuduk. Kau duduk kat tengah-tengah ni. Bapak nak ambil wuduk je. Senyap. Kebetulan pula ada pakcik pula orang tua semayang depan budak tu. Pakcik tu pula pakai kain, seluar dalam tak pakai. Jadi bila rokok, okey. Bila dia naik balik berrokok, udah mengapit pula belakang. Kan biasa berlaku tu kan. Terkapit tengah-tengah. Budak ni kejap tengok benda tu, kejap tengok bapak dia. Kejap tengok benda tu, kejap tengok bapak dia. Jadi dia tak boleh tahan tengok benda tu. Budak tu kata, geram betul tengok tersepit kain ni. Rasa nak tarik pula ada. Bapak dia berusaha, bapak dia tengah ambil semayang, cantik lah. Dia pun nak tarik. Orang tua tu bukan sedar pun. Tengah-tengah nak tarik, dia tengok bapak. Sekali bapak dia tengok, dia masukkan balik ke dalam. Terangkat orang tua tu tengah semayang. Mengunyit katanya. Tak nak cakap orang dulu dengan zaman kami berbeza. Orang sekarang berbeza. Di akhir zaman, kata Nabi, akan timbul suara daripada langit yang kamu akan mendengar suara kamu sendiri. Di akhir zaman, tibalah akhir kiamat nak tiba, kamu akan melihat bagaimana orang menjulurkan tangan dari langit ke bawah. Di akhir zaman, kamu akan melihat bagaimana orang-orang akan memegang cemetinya dan boleh bercakap dengan yang lain. Orang tak faham hadis ni tuan-tuan. Bila dikoreksi, akhirnya baru tahu Nabi sebut 1409 tahun yang dulu dah bahawasanya akan sampailah zamannya orang-orang akan dapat berkomunikasi seolah-olah memegang cemeti di tangan. Orang tak faham. Cemeti ni apa? Cemeti tu orang naik kuda, naik unta zaman Rasulullah kan ada cemeti. Cemeti tu ada dia punya hole kayu tu dan ada dia punya tali tu. Nak libeh bagi laju sikit. Tu cemeti. Rupa-rupanya Nabi kata, betul lah. Sekarang ni, yang cemeti tu adalah diibaratkan sebagai handphone kita tuan-tuan. Kita pegang. Cemeti tu kita pegang. Ada tali. Tali tu apa? Zaman sekarang tak pakai tali. Sebelum datang 3G, 4G, kita ada line wireline. LAN. Wireline ataupun talian telefon dulu. Zaman kita ambil helmet, duduk atas helmet, cakap dengan awek kita, berjam-jam orang lain beratur semua nak tak dapat. Jenis telefon warna orange tu. Ingat lagi tak? Telefon bus kita tu. Kan? Waktu kita bergawe dulu tu. Waktu tu masih masuk 5 kupang, sekupang, 5 kupang, sekupang. Tuan-tuan, zaman tu pakai tali lagi bro. Nabi dah sebut, Nabi royak buri dah 1409 tahun yang dulu bahawasanya dia kata, ini pernah berlaku, ia akan berlaku dia kata. Bayang betul. Kamu akan bercakap dalam bahasa, kamu akan mendengar suara kamu sendiri. Tape recorder. Kamu akan dengar bagaimana satu dunia ni kamu akan rasa macam seolah-olah kamu akan lihat orang menjulurkan tangan. Julurkan tangan ni bukan apa? Sebenarnya television, telekomunikasi, media sosial. Dan anak-anak kita sekarang sedang duduk dalam dunia. Korang bayang tengok. Kalau kita tak selitkan doktrin agama tuan-tuan perempuan, kita
Kita begini esok Syekh dalam kubur Syekh. Anak-anak nak hadiah apa pada kita? Hari ni orang boleh tangkap gambar pakai baju pengantin atas kubur Kristian. Hang nak cakap apa? Boleh fikir tak tuan-tuan? Boleh fikir tak tuan-tuan? Orang zaman sekarang nak berniaga, saya tahu kejadian yang berlaku di Batu Pahat Johor ini, di kubur Kristian itu, dan pengusaha butik ini, saya tahu nama dia, saya tak nak sebut. Kita bukan nak mengaibkan orang, tak. Kita nak muhasabah diri kita. Dia buat itu saya pasti kerana pertama, kalau dia ada ilmu sedikit lah, ambil cakna sikit soal hukum bergambar atas kubur dan sebagainya ni, saya yakin dia tak akan buat benda tu. Apatah lagi dia bergambar itu dengan tujuan untuk mempromosikan baju gaun pengantinnya di atas kubur. Pengantin ni orang hidup, bukan orang mati. Orang pergi ke tengah perkuburan untuk apa, Bu? Untuk ingat apa? Untuk ingat kahwin ke? Untuk ingat mati. Tiba-tiba ada satu doktrin baru, pergi kubur, tujuan kita untuk apa? Jambla happy, nak happy. Mana boleh happy atas kubur? Nabi larang. Bukan kata itu aja. Di ni, Mount Kiara hari itu, masa Allahyarham Johan Nawawi meninggal. Saya ingat lagi saya pergi. Suami Nora kan. Sebab dia kena mengena dengan Wahidah, dengan orang rumah saya. Saya pergi. Pun ada orang tua bercakap, sembang buah pokok ketapang, gelak-gelak dengan isap rokok udang garam. Bawah pokok, ni kubur ni. Tak kena Syekh. Kalau orang tua macam tu, anak-anak macam mana Syekh? Itu saya tak heran. Tapi di saat orang berniaga online ni, dan di paparan-paparan skrin kita boleh keluar apa barang yang kau nak, manusia sudah mula hilang pertimbangan dengan agama. Janji, barang aku nampak unik, nampak pelik. Memang yang pelik-pelik lah orang cari sekarang. Sebab saya tahu tuan-tuan, tujuan beliau buat gambar atas kubur Kristian ni, dan dia kata unik, perkataan dalam perbahasan dia ada unik sikit. Sebab orang-orang yang dalam grup gotik, korang tahu gotik ni apa gotik? Gotik ni orang perempuan suka pakai hitam, lepas tu celak hitam, bibir pun gincu hitam, jari kuitip pun hitam, dia pakai patches dan subang, kadang-kadang bertatu, itu golongan gotik. Mereka ni pelik. Kalau Asif kata, tak boleh. Kena jadi budak baik. Tapi kita terpesong dah. Sehingga gotik ini, bila dalam gambar, nampak macam dark sikit, babe. Memang cantik, memang cantik. Orang yang ada sini dia nampak cantik. Dan bila dekat kubur Muslim, memang tak jadilah nampak batu nisan itu. Tapi bila nampak Kristian punya lambang tu, darkkan sikit, kamu main volume color sikit, memang cun lah. Memang jadi dark country lah cakap kau. Tapi kena tak dengan agama kita? Sedangkan masuk ke dalam kubur, Nabi pesan, orang perempuan jangan bertabarush masuk ke kawasan kubur. Ini memang berseri-seri, bersiap-siap, bersolek-solek. Tak boleh lah. Jangan ada senda gurau yang tak perlu di atas kubur, tak boleh. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz, apa hukum selfie atas kubur? Ini banyak orang tanya. Kan? Mungkin ada bila saya sebut ni, oh lah Ustaz, aku pun pernah buat lah Ustaz katanya. Apa hukum dia? Tan Sri Harun Sani Zakaria, Mufti Perak. Dia keluarkan fatwa itu, dia kata haram orang selfie atas kubur atas tujuan berseronok-seronok. Tapi kalau tujuan untuk penginsafan, keinsafan, diharuskan.
Kan ada seorang artis kita buat, tiba-tiba netizen kecam kan. Sebab apa? Dia kata, ni. Tapi niat dia bukan apa? Untuk mengabadikan kenangan itu. Sebab ini arwah keluarga saya. Saya bukan nak sonok-sonok. Saya nak tangkap gambar tu, mengabadikan kenangan. Itu je. Tapi kalau datang bergambar sonok-sonok, nama saya, nama saya, nama saya, kan? Atas kubur, tak kena. Kubur adalah tempat kita mengingat, kita akan mengikut jejak-jejak mereka. Mana mungkin kita boleh berdahak-dahak ketawa. Dan tak boleh, kata Nabi dalam satu riwayat hadis, kalau kamu duduk di atas bara api sehingga terbakar kain kamu dan daging kamu, adalah lebih baik daripada kamu duduk di atas kubur-kubur ini tanpa sebab. Kecuali kalau kita nak lalu ke kubur arwah-arwah keluarga kita, jalan Dasmak Samun, kena lalu atas kubur-kubur yang lain, kena lalu darurah, tidak mengapa, tak ada masalah. Tapi kalau saja-saja pijak, tak boleh. Yang ini apa tujuan? Cari balik. Tujuannya untuk apa? Sonok-sonok untuk apa? Sebab itu, alhamdulillah lah, beliau pun dah minta maaf. Beliau pun dah minta maaf. Dalam laman sosialnya, dia kata minta maaf. Dia tak tahu pula, benda tu mengundang kemarahan netizen-netizen. Bila dia sebut macam tu, ternyatalah ada kejahilan dalam bab itu pada dia. So insyaAllah, at least dia belajar. At least dia ambil sesuatu. Tapi kalau tujuan kita hari ni, saya pelik juga. Sebab manusia suka buat benda-benda pelik saja-saja supaya dia jadi viral. Ini masalah kita. Nak popular, buat benda pelik jadi viral. Ini zaman Nabi kata. Ni zaman Nabi kata ni. Kamu akan tengok. Sebab itu hari ni, ramai orang depression. Ramai orang anxiety. Ramai orang ada mental illness. Pasal apa? Pasal pagi-pagi lagi, dia dah tengok macam-macam. Satu dunia punya masalah dia tengok, tuan-tuan. Dulu orang kampung, ambil, bangun tidur, lepas mayang subuh semua, dia pergi kedai kopi lepak, dia kena rokok daun dia minum kopi secangkir, dia makan kuih apa yang patut, dia buka apa dia habis surat khabar, tuan-tuan. Surat khabar tu terhad je, kalau ada pun kecil-kecil lah dalam bab hal dunia. Itu pun tuan-tuan perempuan kadang-kadang pening juga kepala dia. Bezakan dengan kita hari ni, satu dunia masuk dalam skrin yang kecil ni. Dan kita boleh tengok berbagai perkara yang berlaku yang tak boleh digambarkan oleh pemikiran dia. Sebab itu kita minta lindung kepada Allah, tuan-tuan. Allah ni, kalau bila kita tengok, ada hati yang tahan, ada hati tak boleh tahan. Sanggup dia buat macam ni, sanggup, itu kata kita. Tapi hati kita dah krem, dah rosak ni. Pasal apa? Tengok benda yang tak elok ni. Minta lindung kepada Allah. Kadang-kadang tengah tengok benda baik, datang benda maksiat masuk. Kita ni iman kulit bawang. Tak usah kata korang, aku pun sama. Macam mana ni? Sebab itu kita kena baca doa ni sama-sama sempena Maulid Nabi. Ambil doa Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang wali Allah ni. Dia pernah baca doa ni kepada anak-anak murid dia. Dia kata amal doa ni supaya kita tak dapat, tuan-tuan perempuan, semangat melakukan dosa. Ini perlu, wajib tuan-tuan untuk kita akhir zaman ni. Sebab banyak sangat talbisul. Apa talbisul? Gamitan-gamitan, belitan-belitan iblis dunia syaitan yang mengarahkan kita, melemahkan kita untuk beribadat pada Allah, untuk taat pada Allah. So mari sama-sama kita doa. Biasalah bila makin panas ni, dia makin semarak nampaknya. Kita bubuh doa ni supaya kita dapat masuk dalam jiwa kita barakah hari ini. Mudah-mudahan Allah dapatkan memberi kepada kita suatu shield ataupun pelindung daripada kita untuk melakukan maksiat. Sama-sama kita baca. Ini doa seorang wali Allah, tuan-tuan. Kata dia apa? Allahumma. Sekali lagi. Fokus betul-betul. Siapa ada rekod, siapa tak nak tulis, sekarang bukan zaman tulis, zaman rekod. Sekarang zaman teknologi canggih dah, semua rekod. Rekod benda ni elok-elok. Balik amal insya-Allah untuk diri saya dan tuan-tuan perempuan ya. Allahumma harrimni lazzata, bukan lazada ya, lazada belum sampai lagi, lazzata
maksiatik warzuqni ladzata ta'atik. Cantik. Kita ulang sekali lagi bagi hadam betul-betul. Allahumma ladzata, minta maaf. Allahumma harrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Cantik. Rasanya dah clear. Saya dengar wording pun cantik. Apa maknanya Ustaz? Biasanya orang akan tanya makna. Allahumma maknanya wahai Tuhanku. Harrimni, haramkan aku ya Allah. Lemahkan aku, gagalkan aku, jauhilah aku. Bagi aku tak suka, haramkan aku. Haramkan daripada apa? Ladzata, daripada merasa kelazatan. Melakukan apa? Maksiatik, kemaksiatan. Warzuqni, dan anugerahilah aku ya Allah. Ladzata, rasa lazat, rasa suka, rasa gairah, passionate, rasa senang sangat, suka sangat. Untuk apa? Ladzata, melakukan apa? Melakukan wa ta'atik, ketaatan kepada engkau. Amal doa ni tuan-tuan. Rasa temperature naik aja, blast doa. Allah Maha mendengar, Allah lindung kita mudah-mudahan. Sebab kita tahu kita kotor, tapi kita nak bersih bila pulang menghadap Allah. Minta doa ini banyak-banyak kepada Allah. Kita tak payah buat dosa kat luar dah sekarang tuan-tuan buat. Betul tak? Tak payah buat dosa kat luar dah. Duduk dalam bilik, duduk rumah masing-masing. Dosa bertimbun-timbun boleh datang. Ini satu fitnah, satu ujian besar bagi umat akhir zaman. Zaman Nabi dulu tidak. Zaman Nabi dulu tidak. Orang nak buat dosa mungkin dia keluar daripada rumah dan sebagainya. Nampaklah dosa-dosa ni. Hari ni dalam tab, dalam media sosial. Jadi ini yang kita perlu alert. Sebab itu doa ini dititipkan oleh ulama-ulama wali Allah ni supaya mudah-mudahan Allah lemahkan semangat untuk melakukan kemaksiatan tersebut. InsyaAllah. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Sekali lagi saya nak sebut tuan-tuan dan puan. Jadikan sambutan memperingati hari kelahiran Rasulullah ini sebagai satu rasa. Satu rasa yang mana dia ada hormon adrenalin, ada booster, ada vitamin. Bila kita keluar je majlis ni, walaupun kita letih, kita lesu, tetapi dalaman kita dah berubah tuan-tuan. Sebab hati ni yang akan menghadap Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap kali anda ucapkan itu selepas menyambut maulud Nabi ni, mudah-mudahan dia berbeza. Kalau dulu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu je. Tapi kali ni, bila kita sebut kalam tu, kita rasa. Bila kita bersyahadatain, kita dah rasa. Bila kita rukuk dalam solat, kita dah rasa. Bila sesiapa nak azan, dia rasa. Bila sesiapa nak buat amal kebaikan untuk keluarga, dia ingat Aisyah, dia ingat Khadijah, dia ingat semua primadona yakni serigandi Islam yang telah dipaparkan dalam sejarah. Bagaimana Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid menyatakan, ya Rasulullah, waktu itu Sayyidatina Khadijah dah sakit, ya Rasulullah, seandainya aku pergi dulu sebelum kau ya Rasulullah, dan ketika kau masih lagi memperjuangkan agama Allah ini, dan bila tak adalah ya Rasulullah orang yang sanggup nak tolong kau ya Rasulullah untuk membangunkan Islam, kalau tak ada lagi wang ringgit yang boleh membantu kau ya Rasulullah, kau pergilah nanti cari kubur aku. Buat apa? Kau gali kubur aku ya Rasulullah. Kau ambillah tulang belulang aku ya Rasulullah. Seandainya tulang aku ini ada harganya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Makcik tak payah pula pesan pada Pak Mae balik garang kopi itu. Bang, kalau saya mati esok pergilah ke kubur dekat mana ni? Dekat Gombak ke dekat Selayang. Tak payah tuan-tuan. Cukup dia melemparkan senyuman sentiasa bila suami balik kerja, itu dah cukup dah. Tak payah suruh buat kopi, dia sidang kopi, abang nak kopi.
Cair. Abang kita cair, bang. Betul. Kita pasal kita tak nak buat je. Tak payahlah ustaz. Orang lelaki ni dia mula nak menengok orang lain semua payahlah ustaz, dia kata. Mengapa pula? Tak hari malam-malam pergi asyik ke dandut je kerja dia. Mengapa pula? Saya dapat tangkap gambar dengan ni JRO mana entah mana dia JRO duduk. Entah orang sini, entah orang luar, dia kata. Saya tak faham lah suami saya ustaz. Akak senang je kak. Akak beli radio baik-baik, media sosial baik, canggih punya sound system cantik, bubuh dalam bilik kakak. Nak buat apa pula ustaz? Akak pergi dekat kedai-kedai yang ada jual yang apa nama? Kertas yang boleh balut lampu color-color tu. Akak beli tu, akak balut lampu dalam bilik akak. Mengapa pula ustaz? Akak buat pesta dandut dalam bilik akak. Boleh tak? Kan? Jadi suami dia kata dia tak keluar lah. Dalam rumah cantik dia kata, aku nak pergi dia JRO. Dalam bilik sampel dah ada kan. Dekat JRO, mereka pakai baju. Ni tak payah pakai baju. Dua-dua boleh relax je. Kan? Halal tak halal? Halal. Halalan thayyiban. Tapi orang tak buat share. Pasal apa? Ustaz, dah 20 tahun dah ustaz. Awak nengok nak muntah kata. Katanya. Macam itulah manusia tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita. Suami banyak kan kadang suami balik kerja ada 3 bulan kadang balik-balik. Yang isteri pula buka pintu. Suami ni balik semangat ni. Balik pahlawan cangkul cak buaya. Katanya menyanyi lagu dia nak balik. Sekali buka pintu, Waalaikumsalam. Mak buka pintu, Masya Allah. Dengan bedak sejuk bertepek-tepek. Rambut pula Petronas benar berkembang. Ambil pula chopstick, gedegak dua rupa itu. Pakai pula berkembang tu tak apalah. Tetapi itulah minyak bedak sejuk. Dengan bau minyak, minyak UI. Nak kata limau, tak limau. Nak kata bau sabun, tak bau sabun. Lepas tu, dia pun buka pintu, Waalaikumsalam. Korang bayangkan, bini kita nunggu apa tu? Waalaikumsalam. Yang suami tadi pegang cangkul pun cangkul lah. Tahu tak itu tadi? Itu sebab nak melawar ni kak, buat untuk suami. Bukan kata kat luar tak payah lawa. Kita kena berketerampilan menarik. Jangan sampai menggairahkan orang sudah. Tapi dengan suami kena. Tu orang tanya, Ustaz, bini Ustaz pakai nikab tu macam mana Ustaz? Dekat itu dekat luar. Kat rumah kami go head go stand lah. Kan? Habis tidur je dah. Tidur pun kena make up. Kita make up, pakailah make up. Orang perempuan. Tapi kita susah pasal apa? Susah dia kata. Payahlah nak tidur ni make up pula payah sudah bangun subuh. Jadi kesungguhan kita itu tak ada kadang-kadang. Makin luntur. Wallahualam. Tapi yalah, perkahwinan ni subjektif lah. Semua orang melalui, semua orang tahu rasa tu macam mana. Apa yang saya nak sebut di sini tuan-tuan dan puan, ialah marilah sama-sama hadirin hadirat rahimakumullah. Kita balik kepada agama sebagai penutup ni. Balik kepada agama kita kerana tidak ada arti kita sambut hari jadi Nabi. Tidak ada arti kalau kita sambut hari kebesaran lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi bila kita balik tuan-tuan dan puan, kita ada 24 jam. Kita hanya ada sejam saja tuan-tuan untuk beribadah kepada Allah. 10 minit waktu subuh, 10 minit waktu zuhur, 10 minit waktu asar, 10 minit maghrib, 10 minit isyak, campur 50 minit, campur zikir-zikir sebanyak 10 minit lagi, 60 minit semua. 60 minit 1 jam. 1 jam Allah bagi 24 jam satu hari. 23 jam nak jawab apa depan Allah di yaumil mahsyar. Saya nak jawab apa Kel depan Allah? Apa yang telah kau buat? Kena ambil cara tuan-tuan. Sebab itu hari ini kita duduk setempat di sini. Tetapi akal kita mengembara sampai ke lautan Pasifik, ke Antartika dan sampai ke Mekah, ada ke Tanah Haramain, ada ke tempat-tempat bumi lain. Ini kelebihan akhir zaman. Cuma apa yang penting, hadirin hadirat rahimakumullah, dalam perjalanan kita ni yang paling penting siru ala barakatillah. Bila orang nak musafir, cakap kat dia siru ala barakatillah.
Pergilah bermusafir dan carilah barakah Allah di atas muka bumi Allah. Doakan dia. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita mendoakan satu dengan lain dalam perjalanan hidup kita ni penuh cabaran di akhir zaman. Orang masih sudah mula berkasih sayang dengan hanya orang yang dia kenal. Masjid sudah sampai satu masanya masjid begitu indah tetapi kosong daripada diimarahkan. Dan ini sedang berlaku. Ramai orang ada Quran kat rumah tetapi Quran tidak dibaca. Ya. Sampai baru-baru ni ada satu hamba Allah ni bertanya satu soalan. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya soalan sikit Ustaz. Ni ada anjing pula masuk kereta saya Ustaz. Ni macam mana? Saya nak jimak ke macam mana Ustaz? Bukan jimak, sama. Jimak dengan sama pun tak tahu. Ada orang perempuan marah pada orang lain yang dia kata hampa ni nak berbungkus-bungkus ni biasa apa? Tunggu mati esok lah berbungkus kain kapan. Ni kita ni orang perempuan ni nak kata kita orang perempuan ni Allah Ta'ala ni duk jadikan rambut kita ni cantik. Jadi nak pergi bungkus buat apa? Ni tayang kat orang. Orang nak tengok ni kejadian Tuhan. Orang lain ni. Satu orang sudah marah sama makcik ni. Dia kata apa? Kalau macam tu nak kata, ni saya nak kata Kak Nak, ni rambut ni kejadian Tuhan kena tayang kat orang. Ni Kak Nak minta maaf Kak Nak, saya nak tanya Kak Nak, hak yang tergantung dua tu pun Allah jadi anugerah Allah juga kepada Kak Nak. Bila tayang kat orang Kak Nak? Dia tak berani pula tayang. Tahu pula malu. Kan? Minta maaf, saya cakap ni direct supaya orang mudah faham. Tapi itulah dia. Yang nak faham, faham. Yang tak nak faham, sampai kesudahlah. Kita pohonkan doa, semoga Allah bagi taufik dan hidayah untuk kita yang faham ni supaya istiqamah, dan yang tak faham dapat ilmu dan dapat berubah jadi lebih baik daripada semalam. Hadirin hadirat, dalam nak berubah, seorang sahabat saya, bini dia mengadu, dia kata, Ustaz, saya tak pernah solat tahajud. Satu malam saya berdiri bangun malam 2 rakaat Ustaz. Dia seronok, teruja nak bagi tahu. Kita kata, bagus, sempoi bahang, padu bahang. Tapi Ustaz tahu, seumur hidup saya tak pernah solat tahajud 2 rakaat. Malam tu saya buat solat tahajud 2 rakaat. Apa berlaku Ustaz? Besok pagi saya bawa kereta saya, berlanggar Ustaz. Orang langgar kereta saya. Apa kena aman Ustaz? Katanya. Udah dia menyalahkan solat sunat tu pula. Nampak tak? Bagaimana persepsi kita? Adakah kita beribadah ni kerana nak minta Allah sentiasa baik dengan kita? Berapa ramai beribadah di sini tiba-tiba jatuh sakit? Sakit juga. Berapa ramai yang beribadah di sini kadang-kadang Allah uji. Ada juga kecurian yang berlaku kepada barangan-barangan kita. Berapa ramai yang beribadah di sini tetapi kadang-kadang anaknya diuji. Berapa ramai yang beribadah di sini kadang-kadang jiwanya teruji. Jangan tertipu, Bu. Allah tak pandang solat kita, Allah tak pandang zakat kita, Allah tak mau haji kita, Allah tak mau syahadatan kita, Allah tak mau zakat kita. Ya Allah mau keikhlasan kamu melihat, kamu buat itu kerana aku atau kerana kamu nak sihat. Ini persoalan tauhid kena betul. Ada orang bila dia buat ni kerana itu. Samalah kita buat Allah macam kita bila tak ada duit pergi ke ATM machine di Selayang tu. Ujung bulan kita pergi ATM machine. Pasal apa? Pasal kita nak ambil duit. Tek-tek-tek. Keluar. Ambil resit. Adakah kita nak buat dengan Allah macam tu? Bila perlu, kita cari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak perlu, kita tak cari Allah. Jangan begitu, Bu. Jangan begitu, bapa-bapa. Jangan begitu, aqil. Mudah-mudahan kita dengan Allah sentiasa baik, buruk, takdir minallah, usaha minannas. Takdir ni Allah dah tetapkan. Usaha daripada kita. InsyaAllah Allah pandang. Allah pasti pandang dengan rahmatnya orang-orang yang berusaha. Allah memberikan kebaikan. Allah bagi kemewahan kepada orang yang beriman dengan tak beriman. Tetapi Allah memberikan, memilih sebenarnya orang-orang tertentu untuk diberikan iman tersebut. Jadi kita mudah-mudahan, Allah pilihlah kita mudah-mudahan.
untuk dikumpulkan di yaumul mahsyar nanti sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan, 2 tahun lepas saya diuji sakit juga. Ada orang kata tak pernah sakit. Sakit, semua sakit. Ustaz-ustaz lagi banyak sakit dia. Tapi sakit saya ni pelik. Tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah. Pelik. Pergi makan ubat, pil doktor semua okey lah, tahan sekejap. Tapi sakit juga. Hati jadi gelap, tak sedap. Tidur tak boleh. Last saya pergi ke satu tempat. Ni ambil perkongsian tuan-tuan puan. Kalau takut-takut berlaku pada anda. Apa yang dia buat Ustaz? Hospital tak boleh, klinik tak boleh. Habis nak buat apa? Berubat di mana? Alhamdulillah, Allah dorongkan hati saya pergi ke rumah Allah. Rupanya hospital terbaik di atas dunia ini setelah hospital-hospital yang ada ni tak jalan. Hospitalnya adalah Masjid Selayang, Masjid Batu Kif, Masjid Gombak. Masjid-masjid ini adalah hospital. Syaratnya kalau orang lelaki tidurlah di masjid. Ambil wuduk dengan air kolah. Jumpa orang alim, minta tolong doakan. Ambil barakah, minta tolong doakan. Saya untuk guru alim ulama datang kat masjid tu, saya minta tolong. Ya Syekh, ya Sayyidi, anda tak apa sihat. Tak anda doa sama anda, bukan anda doa sama anda. Dia kata tak sihat ni. Dia doakan tuan-tuan. Depan-depan dia doa, ya Allah. Kita minta barakat, minta doa orang alim. Alhamdulillah, 6 bulan saya sakit tuan-tuan. Lepas tu Masya Allah, Allah bagi kesihatan balik. Subhanallah. Rupanya Allah nak pujuk kita. Bila sakit Allah nak rapatkan kita. Nak rapat lagi. Nak rapat lah. Maksudnya sampai apa? Sampai kita benar-benar bertaubatan nasuha. Sampai kita benar-benar tahu kita buat ibadah ni untuk siapa. Sampai kita betul-betul ada ikhlas, redha, pasrah, hikmah, sabar. 5 ni kalau ada pada kita, wali ya. Tak usah orang cakap wali tak wali, itu belakang kira. Pengiktirafan manusia ni boleh tutup, boleh buka. Tapi daripada Allah, kalau hang ada pasrah, redha, sabar, hikmah, ikhlas, wali lah. Tapi tengok 5 ni bukan senang nak buat. Minta pada Allah. Dah clear semua sakit elok, ada satu benda je tak selesai. Nak tidur malam payah sikit. Alhamdulillah, saya jumpa Reno Mega ni. Adiknya ada kat luar. Ada ke kat luar? Namanya Wandi Al-Bukaki. Awak teruk benar nama Ustaz. Sebab kerjanya pegang kaki orang. Jadi hari ni kita beruntung, dia daripada along the way from Ipoh tadi datang. Sebab saya beritahu ada program pagi ni di sini. Semarak Rasulullah ni. Kita bawa dia dan saya tahu ramai yang bekerja-pekerja di sini yang kadang-kadang sakit pinggang, sakit kaki, sakit lutut, macam-macam sakit ada. InsyaAllah tuan-tuan. Dan yang saya gunakan dah 2 tahun hampir berbotol-botol kat rumah, Allah temukan saya dengan bam tarik angin durian Belanda ni. Bam tarik angin durian Belanda. Saya tak pernah main bam-bam ni. Saya memang tak pernah reti main minyak angin ni tuan-tuan. Tapi semenjak Allah uji saya, Allah tak pernah letak skrip salah. Tak ada yang kebetulan. Semua dirancang dengan baik. Dan Allah rancang saya bertemu dengan produk ni. Dan saya nak share benda baik dengan tuan-tuan dan puan yang ada asma, yang tulang belikat berserirat, yang belakang kaki rasa tak sedap, ni sejuk panas ni bulan-bulan macam ni, ambil bam ni tuan-tuan dan puan, yang perempuan ambil sapu je. Kalau tak reti urut, sapu je. InsyaAllah. Saya buat terapi, ambil letak tapak kaki, lumur, ambil stokin, tidur lena sampai pagi. Lena je. Payah nak tidur tu, lumuk je. Dia kena bau, dia kena dia punya tu. Ni, bam tarik angin durian Belanda ni, arwah mak dia yang buat. Orang Bagan Serai. Jadi stok terhad aja. Bawa sikit, boleh pergi, ambil. Siapa tak sempat nak borot yang lelaki-lelaki, kita bukan borot tuan-tuan buat. Kita pegang point. Semua orang ada urut kan, tapi pegang point ni lain. Ilmunya lain. Jadi insya-Allah boleh dapatkan dekat luar sana dan insya-Allah dapatkan satu rumah, satu bam. 2 orang rumah, 2 bam. 3 orang rumah, 3 bam. 4 orang rumah, 4 bam. 5 orang rumah, lebam. Terima kasih banyak. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada saya.
Tak maaf ya, terlewat sampai 12-5 minit. Tak apalah tuan-tuan, saya datang lewat, saya lewatkan sikit dah tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan lah lembek sikit sebab daripada pagi kan. Saya pun insya-Allah tak apalah tuan-tuan. Kita berlembek ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima amal kita pada hari pagi ni dan diterima sebagai ganjaran sebagai pahala di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.